akan mulakan program kita pada malam ini. Terlebih dahulu saya mewakili PKPM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi hadir ke perkongsian kita pada malam ini. Buat pengetahuan semua, Wacana Rentas Nusa iaitu dikenali sebagai Warna merupakan suatu aktiviti forum dalam talian Anjuran Majlis Antarabangsa Penerangan dan Perpaduan PKPIM iaitu MAPAN bagi membincangkan berbagai-bagai isu serantau Asia Tenggara dan seantero dunia. Jadi fokus kita utamanya pada malam ini adalah untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang keadaan sebenar di Taiwan pada masa kini serta peluang-peluang yang boleh dimanfaatkan oleh anak muda Malaysia di sana maupun yang menetap di Malaysia. Pada pendapat saya, walaupun perkongsian ini fokusnya ditumpukan pada Taiwan itu sendiri, tetapi ia juga dapat dimanfaatkan atau diambil secara meluas dan menyeluruh dan juga dapat diaplikasikan dari pelbagai perspektif. Baiklah, untuk para pendengar sekalian, suka juga untuk saya umumkan bahawa di akhir sesi nanti kita akan buka satu sesi soal jawab untuk para pendengar. Jadi jika ada apa-apa soalan yang ingin diutarakan semasa program berlangsung, boleh saja untuk letak persoalan tersebut dan tinggalkan persoalan tersebut di ruangan komen. Sebelum kita memulakan perkongsian kita pada malam ini, bersama saya, moderator anda, Farah Taslimiti Irwan, ingin memperkenalkan satu-satunya panel kita yang hebat dan juga berkarisma yang bakal berkongsi tentang pengalaman beliau di Taiwan. Saudara Hakim Nizam, seorang graduan Sarjana Muda Undang-Undang dari Universiti Teknologi Mara, UiTM, mempunyai kelulusan pengajian bahasa Mandarin dari National Taiwan University. Beliau juga merupakan naib Presiden Antarabangsa PKPM bagi sesi 2018 dan 2019. Kini, beliau berkhidmat sebagai ahli Lembaga Dewan Perniagaan Malaysia Vietnam. Jadi, apa khabar saudara Hakim? Terima kasih Farah dan juga PKPM jumpa saya kemari. Saudara Hakim sihat saja bukan? Sihat, alhamdulillah. Jadi boleh bagi tahu kami semua di mana saudara Hakim berada sekarang? Sekarang saya ada di Ho Chi Minh City, Vietnam. Kalau di Vietnam kami bawa saudara Hakim pada malam ini. Jadi beralih daripada Vietnam, kita beralih kepada Taiwan. Jadi umum mengetahui bahawa Taiwan ialah salah satu negara yang hebat di rantau Asia ini. Buktinya, tak salah saya pada tahun 2019, Taiwan diletakkan di tempat ke-17 sebagai pengeksport barang dagangan terbesar di dunia. Jadi saya rasa itu adalah salah satu pencapaian cukup hebat bagi Taiwan dari segi ekonominya. Jadi memandangkan kita ada seorang panel yang pernah menuntut ilmu, yang pernah menetap di Taiwan, bolehkah saudara ceritakan pengalaman sepanjang menyambung pengajian di sana? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudari Farah dan juga PKPM terutama Amsyam jumpa saya kemari. Saya ingat masih sempat lagi untuk saya ucapkan tahniah buat saudara Amsyar juga pimpinan PKPM untuk taklifan yang baru, untuk sesi yang barulah PKPM. Untuk menjawab soalan saudari Farah tadi, saya berada di Taiwan lebih kurang 6 bulan, daripada September 2019 sampai Februari 2020. Jadi sekitar 6 bulan lah saya berada di Taiwan dan saya full time study Farah cakap tadi Mandarin. Saya boleh berkongsikan sedikit sebanyak tentang kehidupan sebagai seorang pelajar di Taiwan dalam kurang 6 bulan. Not so much on mungkin ada pendengar yang ingin tahu peluang kerjaya di Taiwan. I cannot touch so much on that just to clear that first. Jadi saya diterima masuk ke National Taiwan University ataupun orang tempatan sana panggil NTU lah. NTU ni kalau di Malaysia ni dia macam UM lah, the best university in the country. Dan sepanjang saya berada di sana, dan saya diterima masuk dengan beasiswa daripada pejabat
Taipei di sini, di Kuala Lumpur. Jadi untuk para pendengar, beasiswa ni memang dibuka setiap tahun, dan tak ramai yang tahu tentang beasiswa ni. Dan saya pun dapat tahu beasiswa ni daripada kawan. Saya ingat saya boleh kongsikan link nanti kepada saudari Farah ataupun ke Amsyar atau ke KPM untuk kongsian dengan adik-adik. Kehidupan di Taiwan lebih kurang macam Malaysia dari segi kos. Saya ingat sebagai seorang pelajar, makan agak susah lah, cari makanan halal. Cuma di kampus utama NTU ada dekat food court tu ada makanan halal, jadi agak berpatutan lah. Kalau lebih kurang RM5, kalau RM5 jadi berpatutan lah. Dan juga saya tak tinggal di dalam kampus, jadi saya sewa Airbnb. Airbnb ni dalam sebulan saya bayar dalam RM500 lah, RM500. Taipei ni dia it's a metropolitan city, but agak kecil. Dan rata-rata masyarakat di sana tinggal di apartment. Maksudnya mereka tak landed lah, mereka rata-rata tinggal di high-rise building. So, dan kos terutamanya di Taipei agak mahal lah. Penerima beasiswa selain daripada saya ada lebih kurang 10 orang Melayu Malaysia, dan mereka memilih untuk belajar di Thailand dan juga di Kaohsiung. Ini dua bandar di Taiwan yang jauh di selatan lah, dengan kos yang lebih murah. Dan mereka dapat saving lah. Kadang-kadang tu boleh, kalau cuti SEM tu boleh pergi Korea, pergi Jepun kan. Tapi saya biasanya sebab tinggal di Taipei dan memang agak kos sensitif lah, jadi saya tinggal di Taipei. Selain daripada belajar Mandarin, saya hanya belajar di sesi pagi. Jadi kalau siapa yang biasa ambil belajar bahasa Mandarin ni, we don't study for the whole day. Maksimum pun ada 3 jam, 4 jam kan. Dan selepas tu banyak masa saya ambil untuk biasanya study kat library lah, sebab Taipei berbeza. Bahasa Mandarin di Taiwan dan juga di China adalah dari segi penulisan dan juga dari segi bahasa. Jadi Mandarin ni bahasa Cina as a whole agak banyak dialek lah, dan Taiwan ni antara dialek bahasa Cina lah atau bahasa Mandarin dalam keluarga besar bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarin di Taiwan penulisannya lebih sukar kerana dia menggunakan traditional Chinese. Dan tapi saya ingat dan advantage kalau kita belajar traditional Chinese ni, rata-rata kita boleh baca simplified Chinese yang digunakan di China dan juga di Malaysia. Sebab kalau kita belajar lama sikit, kita dapat faham lah, karakter ni asalnya dari karakter mana. Sekian lah. Selain daripada belajar, biasanya saya banyak masa untuk melatih untuk menulis lah di library. Selain itu juga saya ingat di Taipei terutamanya ada banyak language exchange group, dan saya ingat pelajar-pelajar yang berminat belajar di Taiwan ni bolehlah manfaatkan grup-grup ni. Bukan sahaja language exchange, juga ada apa kita panggil sports, fitness lah di Taipei juga. Dan juga saya pernah join sebagai volunteer di Museum Taipei. Museum Taipei ni tak jauh daripada kalau di Malaysia tu macam KL Central lah di Taipei. Ada satu museum dia menerima volunteer daripada foreign students lah.
di segi sebanyak lah how I spend my time, how I spend my time in Taipei, Farah. Baiklah, terima kasih Saudara Hakim. Jadi saya kira soalan tadi amat menarik kerana Saudara Hakim telah saudara telah mention tentang beasiswa, iaitu saya rasa amat menarik untuk kita semua tahu tentang beasiswa tersebut kerana tak ramai yang tahu. Jadi beasiswa tersebut amatlah perlu dimanfaatkan oleh anak muda di Malaysia jika anak muda di Malaysia ingin belajar di Taiwan, saya rasa kira-kiranya. Jadi seterusnya kita teruskan kepada soalan yang kedua. Jadi pada pendapat Saudara Hakim, bagaimanakah keadaan di Taiwan pada masa ini secara keseluruhannya? Silakan. Taiwan dia antara negara di dunia yang tak ada lockdown semasa zaman COVID ni. Sebab meskipun dekat, saya ingat Taiwan antara negara yang paling dekat dengan China. Tapi dia sudah pun detect COVID ataupun potential COVID-19 cases ni bermula daripada bulan 1 lagi, apabila ada beberapa pelancong daripada China yang jatuh sakit dan tak dapat dikenal pasti virus tu, dan Taiwan telah pun menghentikan penerbangan keluar masuk daripada China ke Taiwan. Jadi sebab Taiwan pada awal tahun 2000 pernah ada kes virus yang merebak sangat luas dan tak ada langkah-langkah pencegahan awal yang diambil. Daripada situlah mereka belajar on how to adapt whenever a new virus comes kan. Dan mereka ada team lah. Kalau di Malaysia macam Dr. Hisham kan. Kalau di Taiwan pun ada satu pakcik ni, tak ingat nama dia. Dia ni memang everyday dia akan bagi liputan lah berita what's the current status of Taiwan dealing with COVID-19. Dan Taiwan sebenarnya minggu depan dia akan dapat first vaksin. Dia lambat sikit daripada Malaysia. Malaysia dapat awal kan. Taiwan dapat lambat sikit. Dapatlah minggu depan. Taiwan penduduk dia dalam 20 juta lebih. Dia satu pulau yang agak kecil bagi saya. Cuma agak padat dengan penduduk. Dan untuk memahami keadaan Taiwan sekarang memang tak boleh lari lah daripada geopolitik semasa. Utamanya isu perang, dipanggil US-China issue lah. Dan secara tak langsung memang Taiwan termasuk dalam poin-poin utama dalam pertelingkahan dua kuasa besar ni lah. Dan sebenarnya sebelum pelantikan Presiden Joe Biden, memang di bawah Presiden Trump, Taiwan memang banyak menerima manfaat sebenarnya daripada polisi-polisi Presiden Trump yang cakaplah macam mana pun kita membenci Presiden Trump kan, tapi sebenarnya Presiden Trump oleh sebab polisinya yang anti-China, jadi banyak polisi-polisi yang anti-China sebenarnya berpihak kepada negara-negara kecil seperti Taiwan sebagai contoh. Saya ingat semasa zaman Trump, jualan senjata oleh negara Amerika Syarikat ke Taiwan adalah paling tinggi, dan juga banyak pegawai-pegawai daripada White House yang juga datang ke Taiwan yang tak pernah dibawa orang. Jadi itu apa yang berlaku sebelum ni, dan sekarang saya ingat tak banyak berubah sebab baru-baru ni China dan Amerika, bukan baru-baru ni, memang sedang berlangsung
Menteri Luar China sekarang sedang berjumpa dengan Secretary of State Amerika di Alaska, membincang. Inilah pertemuan pertama lah saya ingat antara mereka yang bincangkan tentang isu antara dua kuasa besar ni lah. Dan news report semalam, kalau saya boleh baca, America will go the same way lah like what President Trump did before. Jadi tak banyak beza, dan saya ingat Taiwan akan terus prosper lah, insyaAllah. Cuma bila bila mana Taiwan menerima apa kita panggil, banyak pengiktirafan daripada negara luar. Saya ingat hari ini ada ahli parlimen daripada Perancis cakap dia akan datang ke Taiwan. Dan bila mana ada aktiviti sebegini, sebagai contoh macam saya ingat sebelum Perancis, Croatia ataupun Republic Czech, kumpulan delegasi ahli parlimen mereka pun datang ke Taiwan. Jadi aktiviti macam ni bila dilakukan, negara China akan bertindak balas lah. The most obvious is mereka akan terbangkan jet pejuang mereka menerusi ke Taiwan Straits, Selat Taiwan lah. Dan pada masa itu juga memang Taiwan selalu on standby, akan lepaskan juga jet pejuang mereka sebagai prevention matters lah. Ni just to appreciate lah geopolitical wise on how it impacts Taiwan current situation now, Saudari Farah. Terima kasih Saudara Hakim. Jadi saya amat tertarik dengan point Saudara Hakim tadi bahawa saya pun ada baca sebenarnya yang Taiwan tak ada lockdown ya sekarang sebab diorang dah cegah virus tu daripada merebak awal lagi. Jadi saya sangat kagum dengan negara yang begitu kecil tapi mampu memberi impak dan mampu menangani masalah yang kebanyakan negara sekarang hadapi. Jadi saya rasa itu adalah salah satu benda yang kita boleh ambil daripada langkah awal yang dipraktiskan oleh government di Taiwan lah. Jadi kalau ada pendengar yang lain yang ingin bertanyakan soalan, jadi boleh drop dan boleh tinggalkan di ruangan komen. Jadi move on to the third question, iaitu saya juga ada baca beberapa artikel yang mengatakan bahawa Taiwan ialah negara yang boleh menerima perbezaan dari segi agama, kaum dan juga tradisi. Jadi menurut pengalaman saudara, bagaimanakah masyarakat Muslim Taiwan menjalani kehidupan seharian sebagai sebahagian daripada golongan minoriti di sana? Silakan. Sebenarnya isu Muslim is a minority religion in Taiwan. Saya ingat dalam beberapa persen je. Cuma one interesting fact to appreciate is 1/3 daripada workforce in Taipei terutamanya adalah orang Muslim. Kebanyakan daripada mereka adalah daripada Indonesia yang menjadi amah ataupun orang gaji kan, untuk ni lah duduk di Taipei ataupun di Taiwan. Kalau pagi-pagi tu saya pergi sekolah, pergi kelas lah, memang selalu nampak makcik-makcik daripada Indonesia ni dah akan tolak pakcik-pakcik, makcik-makcik tu ambil angin kan pagi-pagi kan di sekitar bandar Taipei. Dan menjawab soalan Saudari Farah, di Taipei ada 2 masjid utama yang saya tahu. Satunya the Grand Mosque of Taipei lah, dan kalau solat Jumaat pun di masjid ni lah. Dan juga masjid satu lagi dekat dengan kampus saya di NTU. Kecil sikit, cuma saya lebih ke situ sebab Jumaat mereka ada makanan free. Dan juga banyak geng-geng student kat situ lah, sebab dekat dengan NTU kan. Dan juga
menjawab soalan saudari Farah, memang kerajaan Taiwan sekarang mereka sangat friendly to not just to Muslims but to any countries that accept them lah, sebab untuk menghargai sejarah Taiwan dulu adalah sebahagian daripada China. Sorry, wow, very controversial lah statement tu. Bukan, they are not part of China. Mereka adalah pulau semasa Perang Dunia Kedua, mereka adalah di bawah Jepun. Sebab tu kalau ke Taiwan atau di Taipei terutamanya, banyak seni bina bangunan-bangunan di sana adalah daripada Jepun, ataupun dibina ataupun direka bentuk oleh orang Jepun lah. Dan hanya selepas Perang Saudara China, saya ingat dalam awal 20th century tu, kerajaan China pada ketika itu dipimpin oleh Chiang Kai-shek tewas dan kemudian melarikan diri ke Taiwan. Why I mention this fact is because sebelum Chiang Kai-shek ke Taiwan, sebenarnya banyak negara yang mengiktiraf kerajaan China di bawah Chiang Kai-shek itu adalah sebahagian daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dan masih lagi diiktiraf ketika Chiang Kai-shek di Taiwan dalam sekejap je sebelum kerajaan banyak-banyak negara mengiktiraf China sebagai the only Chinese government yang ada sekarang lah. Dan sejak daripada itu banyak negara-negara yang tidak lagi mengiktiraf kerajaan China di Taiwan di bawah Chiang Kai-shek, dan termasuk Malaysia. Saya ingat sekarang ada hanya 22 negara yang mengiktiraf kerajaan China di Taiwan. Dan sekarang kita panggil Taiwan lah. Cuma kalau bahasa Cina tu, nama Taiwan tu masih lagi mengekalkan nama Chinese tu. Saya ingat masuk dalam immigrant Chinese lebih kurang. Dan oleh sebab itu, kerajaan Taiwan yang mengamalkan demokrasi, mereka lebih open lah to any religion or any culture, terutamanya negara-negara yang membantu ataupun mengiktiraf Taiwan sebagai sebuah negara. Termasuk juga Muslim. Kita di Taiwan, saya ingat tahun lepas mungkin Presiden mereka Tsai Ing-wen, dia ada buat southbound policies. Maksudnya mereka mengalihkan resources mereka dan lebih banyak bertumpu kepada negara-negara di selatan, antaranya di Asia Tenggara macam negara kita kan. Antara polisi yang paling jelas adalah kemasukan pelajar-pelajar dari Malaysia, Indonesia dan sebagainya lah ke Taiwan atau ke Taipei. Untuk sikit lagi pasal budaya, saya ingat 1 minit lagi ni. Makanan terutamanya makanan halal masih lagi susah nak cari dan agak mahal sebenarnya makanan halal di Taipei sebab jarang kan. Tak banyak demand sebenarnya. Dan makanan Indonesia ada dekat ada 2, satu dekat Masjid Grand Mosque Taipei tu, satu lagi ada dekat masjid kecil tu lah, dekat NTU tu kan. It's a bit expensive lah. Kalau tanya saya selalu makan kat food court tu lah. Very economical kan. Dan solat Jumaat macam biasa. Dan kalau berhujung minggu tu kadang-kadang adalah juga gathering Indonesian. Saya ingat semasa pemilu di Indonesia, ramai betul orang Indonesia dekat Taipei Main Station. Mereka ada buat
kempen politik lah. Dan at that time memang ramai betul orang Muslim kita, juga orang Indonesia di sana. Dan ya, itu sikit sebanyak lah jawapan saya untuk soalan Saudari Farah. Baiklah, terima kasih Saudara Hakim. Betul, saya juga pernah baca tentang Presiden Taiwan yang sekarang, iaitu Tsai Ing-wen. Beliau telah membuat banyak polisi yang begitu, orang kata, open-minded towards other cultures and also other religions. Dan saya baca yang baru-baru ni beliau mungkin akan membuat lebih banyak hotel yang akan menyediakan kiblat untuk Muslim Muslim yang menetap di Taiwan ataupun pergi melancong di Taiwan. Saya rasa itu amat bagus untuk satu negara yang bukan negara Islam tapi cuba untuk mengadaptasikan semua agama dan juga tradisi yang berada di negara mereka. Jadi soalan yang seterusnya adalah, bagi saya soalan ini sangat menarik sebab soalan ini akan memberi manfaat kepada ramai orang, iaitu apakah peluang-peluang yang boleh dimanfaatkan oleh anak muda Malaysia di Taiwan, contohnya seperti peluang beasiswa seperti yang dikatakan seperti tadi, peluang pengajian, peluang pendidikan dan mungkin kerjaya. Silakan. Kalau saya kongsi tadi, paling obvious adalah beasiswa lah. Saya akan kongsikan link ni. Beasiswanya selalu buka awal tahun. Saya ingat dah buka bulan lepas kot. Boleh mohon dan syarat-syarat dia sangat mudah lah. Maksudnya tak strict lah. Dan anda tak perlu pun ada kemahiran asas bahasa Mandarin. As long as you have the passion. And then anda memang berminat lah untuk belajar di Taiwan. Selain daripada itu, saya ingat untuk peluang kerjaya is possible, cuma di Taipei terutamanya penggunaan bahasa Inggeris tu masih lagi terbatas lah. Cuma berita baiknya adalah kerajaan di sana sudah pun mengeluarkan satu polisi supaya bank-bank di Taiwan untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam beberapa tahun lagi. Saya ingat lagi 5 tahun. Ini satu polisi jelas lah bahawa Taiwan sedang menuju sebagai sebuah negara global lah. Dan juga saya ingat by then, if anyone is interested to work in Taipei, meskipun tanpa berbahasa Mandarin, saya ingat for the next 3 or 5 years, then you can consider lah on to work in Taipei. Cuma saya boleh komen tentang Taipei sebab saya belajar di sana. Cuma di bandar-bandar lain yang jauh di tengah ataupun di selatan, there's I think almost non-existence lah penggunaan bahasa Inggeris tu. Ada, cuma not many lah, only in major cities. Dan di Taipei pun yang rata-rata ramai expat ataupun foreign students pun we still find it hard to move around as a lot of local they don't speak English at all. Lepas tu Saudari Farah dia tanya pasal macam mana beliau nak berget aktif di sana once dia in Taipei ataupun di Taiwan, betul tak? Boleh juga cakap sebab benda tu memang boleh diaplikasikan pun oleh anak muda di Malaysia. Yes, saya ingat on my side kita ada di Taipei ni ataupun di Taiwan ni internet penetration sangat tinggi, dan kalau terutamanya di kampus ada banyak sangat group ataupun interest group lah yang kalian boleh join. Macam saya sendiri, saya join another language group di NTU. Mereka selalu ambil lah every season ataupun every semester banyak aktiviti waktu lepas kelas dalam lepas maghrib, contohlah. Tapi yang paling obvious, first point once we are in
Taiwan ataupun Taipei, kena cari kita punya konsulat lah, konsulat di sana. We don't call it a consulate, kita panggil pejabat Malaysia Education kalau tak silap. Ia adalah wakil-wakil Malaysia di Taiwan ataupun di Taipei. Sebab Malaysia tidak mengiktiraf Taiwan sebagai sebuah negara, jadi kita tak ada konsulat ataupun ambassador office di sana. Cuma kita ada pejabat ekonomi, pejabat akademik yang menguruskan ekonomi ataupun akademik antara Malaysia dan Taiwan lah. Dia saya ingat that's the very first point yang kita harus ambil, sebab anyhow bila ada kecemasan atau apa, dia ada first point yang local authorities akan carilah. And they are very friendly, to be honest. Mereka buat aktiviti, banyak aktiviti lah. Kalau raya ke puasa, mereka akan buat aktiviti lah. Selain itu, saya ingat another sources would be in your respective colleges, dan juga di online lah. Saya ingat satu website nama dia meetup.com. Boleh cari website ni, memang banyak betul group sports, group another language exchange, untuk siapa yang minat. Kalau di Taiwan ni adalah negara asal, negara kelahiran milk tea ataupun boba tea kan, buat tiger sugar tu kan. Siapa yang minat that kind of activities pun dipersilakan. Jadi KPM ABIM di Taiwan saya ingat tak ada. pernah ada ke? Saya tak ada no history on that. Cuma banyak group Indonesia juga yang Muslim lah, boleh kita join juga. Mereka ada buat food festival dekat opposite to Grand Mox Taipei tu, ada Taipei Central Park. Mereka pernah buat halal food festival. That's one of the activities lah. Saya ingat group tu pun boleh join juga. Saudari Farah. Baik, terima kasih Saudara Hakim. Jadi saya rasa banyak gerakan ataupun persatuan-persatuan yang belia boleh join bila mereka menetap di Taiwan dan juga bergiat aktif, dan seperti Saudara Hakim ceritakan tadi, persatuan-persatuan ini amat aktif dalam membantu masyarakat dan juga untuk certain season. Saya rasa benda tu sangat bermanfaat untuk belia Malaysia dan juga belia di sana untuk mengetahui tentang benda ini. Jadi memandangkan saya rasa saya pun dah meminat dengan perkongsian ni, bolehkah saudara cadangkan buku-buku yang boleh saya baca ataupun buku-buku yang boleh dibeli untuk mengetahui dengan lebih dalam lagi tentang Taiwan? To be honest with you, I have no specific book to recommend sebab there are a lot of books about Taiwan sebenarnya, but as you might understand now, banyaknya dalam bahasa mereka lah. Cuma the point here is to get to know the current issues kan. Saya ingat sekarang pun saya masih lagi mengikuti perkembangan di Taiwan. Dan one of a few news portal yang saya follow adalah Taiwan News Online lah, dalam bahasa Inggeris. Dan juga untuk mengetahui sejarah, the most obvious would be to go to National Taiwan Museum lah. Mereka ada website juga, also in English as well, untuk mengetahui sejarah terdahulu di Taiwan yang berlaku sebelum. Dan sejarah yang saya ceritakan tadi pun, macam mana Chiang Kai-shek kepada China, kemudian ke Taiwan pun saya belajar daripada National Taiwan Museum. Yes, sorry Pak. Baiklah, terima kasih Saudara Hakim. Jadi saya kira tamat
dengan berakhir soalan yang tadi, jadi berakhirlah perkongsian kita pada hari ini. Jadi kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Jadi jika ada para pendengar yang ingin bertanyakan soalan, boleh letakkan di ruangan komen. Terima kasih. Baiklah, kita ada satu soalan di sini. Untuk saudara Hakim, pada pandangan saudara, apakah persediaan yang wajar dilakukan untuk menjadi seorang global player? Persilakan. Masuk global player. I'm not so sure what you mean by global player. Cuma apa yang saya faham, how to survive lah kot bila di negara luar kan. Oh, I see. Sorry. Bagi Malaysia yang bergerak aktif dengan aktiviti antarabangsa. First of all, saya ingat English lah. Sebab when you are out of Malaysia, the main language would be English lah most of the time. So if you can get your message right, then people will understand you and can get more friends lah along the way. Saya ingat English, that's the most obvious lah. Keduanya adalah saya ingat saya ni quite, apa yang saya boleh fikirkan from my side is be open lah. So don't be too afraid lah to try something new. Sebab kalau dari segi pengalaman saya di Taipei, saya most of the time saya for the first few months I was quite isolated lah sebab apart from with my classmates, saya banyak habiskan masa di library dan sebagainya. Cuma later that once I reach a point like I have to do something kan, then I started to join these groups. Then we can expand our network dan sebagainya. Juga bila kita cakap tentang aktiviti antarabangsa, so there are actually a lot of international opportunities. Before COVID lah sebenarnya banyak peluang untuk keluar negara dan sponsored. Sebenarnya saya ingat saudari Farah pun tahu. Jadi and a lot of these are actually can be found on Facebook. To be honest, you can just Google and a lot of opportunities can be found. If I can mention a few like YCLI, for example, ataupun ASEAN. I was quite active with ASEAN before. In fact, I joined a lot of ASEAN event in Philippines, in Indonesia, in Vietnam, for example. So also kalau kita sebut sebagai kita kan dalam PKPM, always and always bila kita di luar ni we have different environment, berbeza dengan Malaysia. Kalau di Vietnam pun ataupun di Taipei, di Taiwan, saya dah lama tak dengar azan. Cuma we self-conscious lah. Kalau kita kena, yalah, apa kita belajar di madrasah PKPM tu, it doesn't stay there lah. Maksudnya kita bawa lah ke mana-mana. 3% tu utamanya. Ataupun amalan rutin PKPM. Saya ingat Puan Fazril selalu kongsi. Ada. Saya dari Farah ada dapat poster tu. Amalan-amalan harian oleh aktivis PKPM. Ni tanya Amsyar. Ada. Saya pagi buat apa, dalam kelas buat apa,
buat kelas buat apa, malam buat apa. Setiap hari at least buat perkara ni. At least yalah, banyaklah aktiviti. Saya ingat banyak sangat aktiviti yang kita boleh buat. Bukan saja di Malaysia tapi juga mana kita di luar negara lah. Saya dah di luar negara almost 2 years sebagai student, sebagai expat di Madrasah PKPM. Banyak sangat mengajar saya on how to survive sampai sekarang lah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Hakim. Jadi kita ada soalan yang terakhir. Bolehkah saudara berkongsi bukti-bukti pesanan dan harapan kepada aktivis PKPIM kini dalam menjadi seorang yang berani bersaing di pentas global? Silakan. Good point. Saya ingat di Madrasah PKPM we have no issues on getting new opportunities kan. Jadi ada, terutamanya sekarang kita we are Secretary General for Persekutuan Pelajar Pelajar Islam Asia Tenggara, PPIAT kan. So that's one of the most obvious platform lah yang aktivis PKPM boleh join. This organisation has a long history. Bukan baru lagi, dah lama dah kita buat PPIAT ni. There's one platform yang boleh join. Pada masa yang sama, saya ingat as a activist before moving to workforce kan, maksudnya sebelum bekerja sepenuh masa macam saya, macam sini-sini yang lain, saya ingat this is a good chance for you to expand your network lah. This is one of the most obvious point whenever you join an organization or any initiative for matter of fact, is to expand your network, because once you're out there, this network will help you a lot lah, for you to navigate through your life. So dari I think that's the very two quick point yang saya ingat yang saya boleh kesan lah untuk kawan-kawan kepada adik di PKPM. Terima kasih Saudara Hakim. Saya kira itu adalah jawapan yang sangat membantu bagi perantis-perantis baru yang ingin menceburi bidang dalam bidang kesukarelawanan dan juga bidang-bidang seperti forum dan sebagainya. Dan juga kepada mereka yang ingin participate, join untuk persatuan-persatuan seperti PKPIM dan juga ABIM. Terima kasih. Jadi saya kira dengan berakhirlah soalan tadi, maka berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Setinggi-tinggi penghargaan. Ya? Situ ada soalan. Ada soalan lagi? Saya terbaca Facebook tu. Tanya what's the biggest challenges? Biggest challenge or hardship that you have faced. Ada bawah-bawah komen. Baru dekat akhir-akhir dia kita barulah nak ada soalan. Tak apa boleh. Jadi untuk Saudara Hakim, apakah hardship yang paling terbesar yang pernah Saudara Hakim alami semasa tinggal di Taiwan? The most obvious point is survival lah. Sebab even though with a scholarship, it's just enough for me to pay my tuition fee as well as nak makan sikit tu boleh lah. So what I did was selain daripada ration my food, I also for the last 3 months saya tinggal di apa kita panggil kalau istilahnya adalah apa nama dia, work exchange. Yes, work exchange. Ini apa kalau anak muda panggil backpackers. So what I did was for the last 3 months I was in Taipei. Saya join this work exchange. Apa maksud work exchange ni? Maksud ni adalah kita bekerja untuk beberapa jam satu hari, untuk beberapa hari seminggu. In exchange of that, they give us free accommodation lah. So that's one way of me to survive lah
in Taipei atau di Taiwan. Dan di Vietnam pun I did the same thing for first few months before I eventually I got a job lah, bekerja sampai sekarang di satu syarikat Jepun dekat sini. So yeah, the most hardship is on how you survive when you're out here lah. Maksudnya you have to be very resourceful. But the most important thing is to get started lah. Maksudnya you can despair, maksudnya macam fikir susah kan. But in the end, you have to get started. Pakcik Google lah banyak membantu sebenarnya. Mencari sumber-sumber yang sesuai. Then I can tell you, when I left Malaysia in August 2019, I only brought with me one bag. Satu bag dalam tak besar mana pun. And I only bring that bag, stay in Taiwan for 6 months and then in Vietnam for another few months. Then I got a very good job. Then now I'm living a good life lah sekarang. Then the point here is to be resourceful lah. Then you can survive lah. Baik, terima kasih. Saya kira betul sebab tadi menurut perkongsian saudara Hakim tentang betapa susahnya nak cari makanan halal di sana, lebih lagi Taiwan bukan, lebih lagi Muslim di sana adalah golongan minoriti. Jadi saya kira agak susah untuk hidup dekat negara yang mempunyai golongan Islam sebagai golongan minoriti. Jadi adakah itu sahaja soalan kita pada hari ini? Yang terakhir, soalan terakhir. Saya harap ya, okey, baiklah. Jadi dengan tamatnya soalan, dengan berakhirnya soalan tadi, berakhirlah perkongsian kita pada hari ini. Jadi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diberikan kepada panel, iaitu saudara Hakim yang berada jauh di Vietnam untuk meluangkan masa berkongsi tentang pendapat dan pengalaman beliau di Taiwan. Dan juga kepada sokongan teknikal kita, saudara Naim dari Pop TV untuk mengendalikan sesi perkongsian pada malam ini. Dan tak kurang juga terima kasih kepada semua yang sudi mendengar meluangkan masa anda pada malam ini. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya selaku moderator untuk program kali ini. Sekian, terima kasih.